Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tengah hari dah. Salam tengah hari, salam sejahtera. Ada dalam 5-6 soalan lah yang saya boleh rumuskan tadi kan. Tapi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Sebab Sarawak ni tak sama dengan Semenanjung. Kalau Semenanjung ada kereta, ada lebuh raya, ada MRT kan. Sarawak kalau yang datang itu 200 orang, nilai 200 orang yang datang dari tempat yang jauh 6 jam, 7 jam, nilai dia kalau di Semenanjung sama dengan 1000 orang. Sebab usaha nak datang itu jauh lebih susah. Saya tahu ada orang nak datang pagi-pagi baru tahu road tax sudah mati. Kan, saya tahu kena datang 6-7 jam. Saya tahu ada yang minta buat di Kuching, ada yang minta buat di Sibu, ada yang di Miri. Itu kesukaran kita di Sarawak. Tapi kali ini memang saya serahkan terus kepada sahabat-sahabat di bawah. Kalau sahabat kata rumah panjang lah. Kalau sahabat kata di Kuching lah. Nampak dibincangkan oleh kawan-kawan di Sarawak, lebih keputusannya untuk buat di Bintulu. YB Roziah dah sampai. Nanti saya bagi kata aluan sikit, kemudian saya tai chi kepada YB Roziah, kemudian baru saya jawab. Sampai juga YB Roziah, saya sebenarnya bernasib baik juga sampai boleh masuk ke Sarawak. Sebab kawan-kawan yang tahu bahawa saya masih lagi dalam senarai hitam masuk ke Sarawak. Jadi sebab itu bila saya dijadualkan hadir di Bintulu hari ini, ada ramai kawan-kawan Sarawak tanya, betul ke saya boleh datang? Saya perlu berterima kasih kepada Najib. Saya boleh masuk Sarawak ni sebab Najib sebenarnya. Najib yang perompak. Dia sebab saya tidak dibenarkan masuk Sarawak sejak 2014 sampai sekarang, masih lagi senarai hitam kan. Cuma masa Allahyarham Datuk Seri Anand Satim, Ketua Menteri masa itu pilihan raya negeri 2016. Saya nak masuk Sarawak lah, nak datang tolong kempen. Saya ingat saya sempat pergi dekat Haji Jalil dulu masa kan, Haji Pak kan, masa tu lah kan. Nangka pun sempat kan. Jadi saya pun tweet lah sebab saya tak boleh masuk ke Sarawak. Saya pun tweet, saya kata harap-harap yalah Datuk Seri Anand Satim baca, kalau Datuk Seri bagi saya masuk Sarawak, saya janji saya takkan kutuk dia, saya kutuk Najib saja. Kan, jadi saya tweet je lah. Saya dah tahu saya tak boleh masuk kan, saya cakap je lah. Rupanya Allahyarham baca. Dia baca tweet itu. Jadi dia gelak, dia pun ketawa juga. Jadi dia minta pejabat dia hubungi saya. Dia beritahu sebab saya janji nak kutuk Najib saja, dia bagi saya masuk. Jadi itu tahun 2016 kan. Jadi daripada itu, sekarang pun dah bertukar Premier yang baru, nama pun Ketua Menteri sudah bertukar Premier. Tapi pejabat Premier Sarawak itu masih ingat lagi yang kalau saya masuk, saya mesti kutuk Najib punya. Jadi setiap kali saya perlu masuk ke Sarawak, saya perlu sebut bahawa setakat ini pejabat Premier Sarawak telah bagi kerjasama yang baik. Maksudnya dia bagi saya masuk, saya kena minta lah, tapi bagi saya masuk dan sebagainya kan. Jadi dan saya hargai perkara itu kerana Sarawak ini kalau kita nak tengok banyak-banyak negeri, Malaysia ada pelbagai negeri, pelbagai orang. Tapi kalau tidak datang ke Sarawak, dia tak lengkap kita jadi orang Malaysia. Kan? Jadi orang yang Semenanjung yang belum sampai ke Sarawak, jangan tunggu masuk senarai hitam baru nak masuk macam saya. Ya, kalau macam Nafsiah kata tadi,
Kalau ada masa, daripada pergi ke London lah bercuti, yang kaya-kaya ni pergi ke Australia, datanglah ke Sarawak. Sebab rakyat Malaysia contohnya tak tahu, saya ingat rakyat Sarawak, orang Sarawak pun tak tahu, suku kaum orang Ulu contohnya, suku kaum orang Ulu contohnya, secara statistik adalah kumpulan orang yang antara yang paling cerdik di dunia. Sebab secara per kapita jumlah orang Ulu yang mendapat pendidikan tinggi berbanding dengan berapa orang Ulu ni tak ramai. Jadi tapi peratusan orang Ulu yang masuk universiti dan dapat pendidikan tinggi antara yang paling tinggi di dunia, bukan saja di Malaysia. Sebab itu potensi sebenar yang ada di Sarawak, di Sabah, dan setiap negeri itu ada potensi dia. Sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa Sarawak penting? Boleh tanya orang lain lah, orang politik lain, dia kata Sarawak penting sebab ada 31 kerusi parlimen. Jadi nak menang, kena menang Sarawak kan. Saya selalu datang ke Bintulu sebelum politik pun lagi. Sebab Bintulu ada ASEAN Bintulu Fertilizer. Saya dulu head of planning untuk petrochemical Petronas. Jadi memang saya selalu datang ke Bintulu kan. Daripada awal, negeri macam Sarawak ada kepelbagaian yang potensinya itu tidak digunakan sepenuhnya untuk membantu bukan saja Sarawak tapi untuk membantu Malaysia. Saya sebagai orang Semenanjung, orang Terengganu, kalau datang ke Sarawak, dia mengingatkan betapa indahnya negara kita. Sebab kalau duduk di Terengganu, saya nampak orang Terengganu sajalah, jenis sama sajalah. Hanya datang ke Sarawak, pergi ke sana nampak orang lain, pergi ke sini nampak orang lain, jumpa orang Sarawak ada yang boleh cakap bahasa daripada negeri lain. Kepelbagaian itu menunjukkan macam mana bertuahnya kita orang Malaysia yang begitu kaya dengan segala pengalaman, segala jenis. Cuma kita perlu melihat kepada kekuatan yang kita ada. Jangan kita tengok Sarawak ini berbeza, Semenanjung itu berbeza. Jadi bila kita tumpu kepada perbezaan kita, itulah yang selalunya dikehendaki oleh orang-orang yang mabuk kuasa dekat atas. Jadi itu kira permulaan saya akan jawab 5-6 soalan tadi. Cuma awal-awal tadi Haji Jalil sebut kita perlukan striker untuk menang dalam pilihan raya ini kan. Saya tengok Nick, saya tengok Manivanan, Likang semua ni, saya rasa dia orang kena jogging lebih banyak lah kalau dia orang nak jadi striker kan. Kita ada banyak soalan yang perlu dijawab dan kita akan ada peluang untuk kita kupas bersama. Soal adakah pemilihan ini akan menyebabkan perpecahan dalam parti. Soal bagaimana kita nak menangani perbezaan pendapat. Dan kalau di Sarawak ini lebih unik kerana di Sabah dan Sarawak dia ada isu sentimen kenegerian. Akan selalu timbul kalau anggota dan pimpinan kita di Sarawak terpaksa berdepan dengan parti-parti tempatan yang kata buat apa parti Malaya, lebih baik kita bagi kepada parti Sarawak, parti Sabah dan sebagainya. Ini isu yang mungkin tidak penting bagi pimpinan lain di Semenanjung, tetapi cukup penting untuk ada jawapan yang tersusun dan konsisten kerana ini yang pimpinan kita terpaksa berdepan tiap-tiap hari. Jadi isu-isu ini saya harap dalam pemilihan, dan sebab itu kita buat format berkempen macam ini. Tidak ada di hotel, tidak ada tertutup, bukan sahaja kepada anggota parti tetapi kepada seluruh rakyat yang menonton supaya kita dapat jawab dan bincang perkara-perkara yang cukup penting ini. Contohnya bagaimana kita nak lonjakkan balik semangat dan kekuatan parti di Sarawak. Selepas kalah kosong kalah ni, kalau kalah kosong saja tak apa lagi. Kita juga banyak kalah deposit.
Kan? Jadi ini semua perkara-perkara yang insya-Allah saya akan ambil masa dalam 40 minit, saya akan cuba bincang dan bagi pandangan saya, dan sudah tentu pilihan itu terletak di tangan saudara-saudari. Jadi tapi sebab Kak Oji lama nak sampai, jadi kita alu-alukan YB Rozia, calon ketua wanita kita, dan saya ingat saya boleh terus minta YB Rozia untuk berucap dan juga ambil sedikit masa, terutamanya berkenaan dengan yang wanita, isu wanita dan lain-lain. Jadi Kak Oji dulu sebelum saya kena rangkum balik lepas ni. Terima kasih Saudara Rafizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi kepada semua. Apa khabar semua orang Sarawak? Alhamdulillah, saya syukur keluar rumah jam 4 pagi. Tapi sampai sini lambat sangat, kan? Keluar, okey, saya minta maaf sebab semalam tak dapat bersama dengan rombongan. Saya sebenarnya bertugas sebagai Exco Kerajaan Negeri. Kalau di sini menteri lah, ya, menteri. Jadi kita kerja sampai petang. Sebab saya dah pernah ambil cuti, jadi kali ini saya tak boleh ambil cuti lah, ya. Jadi saya ambil keputusan ambil flight pagi jam 5.30 sepatutnya. Tapi itulah Allah tak izinkan saya sampai lambat. Tapi saya ingin mengatakan Sarawak ini sebagaimana Rafizi sebut memang begitu cantik dan indah, ya. Pertama kali saya datang ke Sarawak, tak silap saya tahun 2002. Ya. 2002 ke masa itu, pemilihan raya kecil. Di masa itu kita saya kena jaga miri, ya, saya jaga miri, ya, saya kena jaga berkenu, ya, lambe, masa tu Moda bertanding, kan. Lepas tu kita pernah pergi jaga jejepak dan sebagainya. Tapi pada ketika itu tak ramai orang, ya, kita keadilan tidak ramai. Jadi kita pun kena jaga satu tempat, jadi pengarah, bantu pengarah pilihan raya di sana, di Berkenu. Masa tu kita baru belajar makan midin, ya. Raf tahu midin tu apa? Pucuk paku. Sedap. Ya, midin, ya. Makan macam-macam lah, ya. Memang sedap sangat makanan di sini. Tapi yang uniknya, semasa kita election pada ketika itu, saya bingung masa tu macam mana kita nak cari polling agent, ya, tak ada polling agent. Tetapi kebetulan kawan-kawan saya banyak yang kerja dengan Petronas, ya. Jadi apa kita kata, kamu yang cuti 2 minggu tu kamu kena datang tolong kami, ya. Jaga kita punya calon di Lambe. Jadi yang uniknya pertama kali masa tu, ya, KTM cakap kami tak pernah ada pembangkang jadi pacar. Kali ini semua saluran kita ada pembangkang jadi pacar masa itulah, kan. Jadi kenapa saya cerita sejarah ini? Saya nak cerita sebenarnya kadang-kadang kita bila pertama kali kita melakukan sesuatu mungkin kita tidak berapa faham, tetapi kebetulan kita di Semenanjung ada pengalaman itu. Kita perlu datang bantu kawan-kawan di sini, tapi bukan dengan harapan kita nak mengambil alih. Kita nak mengajar orang Sarawak supaya orang Sarawak tahu selok-belok sebenarnya bagaimana. Lepas itu orang Sarawak lah yang kena menguruskan hal ehwal ini. Kebetulan Parti Keadilan adalah parti untuk semua. Jadi kita kena kotakan apakah itu parti untuk semua. Jadi saya tak nak ambil masa panjang, saya nak cerita tentang wanita sebenarnya perlukan perubahan, ya. Kita kena regenerasi, ya, berubah. Berubah maksudnya bukan tak semestinya kita tidak elok, ya. Berubah maksudnya kita kena pergi ke satu tahap yang lain. Macam kita berkeluarga, ya. Kita berkeluarga, kita di tahap satu tahap itu, tetapi kita lama kelamaan kita nak mendapat benda yang lebih baik. Jadi kita berubahlah daripada satu tempat, daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Jadi wanita keadilan juga begitu. Kita telah sama-sama bangunkan daripada tahun 2000, masa dulu wanita keadilan tak ada sayap pertama kali dulu. Tahun 2000 baru kita mulakan sayap wanita. Bila kita ada sayap wanita, setelah hampir 22 tahun, ada sedikit saya rasa bantuan ataupun sesuatu yang perlu dibuat di Sarawak ini. Ya?
saya tak nampak wanita Sarawak boleh terlibat secara aktif di setiap cabang. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Apakah kita tidak ada pemimpin? Ataupun kita tidak turun padang dan mencari pemimpin itu? Saya yakin ramai, ada kawan-kawan kita daripada orang Ulu, ada kawan-kawan kita daripada banyak-banyak bangsa yang lain, tetapi persoalannya kepimpinan tidak mungkin tidak turun dan mencari potensi-potensi yang itu. Ya, jadi mustahil kita boleh menguruskan parti ini, ya, parti keadilan ini, khususnya di Sarawak, hanya dengan kita ada organisasi tapi tidak ada orang yang kita bangunkan. Sebab itu wanita keadilan, insya-Allah saya, saudara Nab, ya, Puan Wasanti, YB Rusnah pun ada, ya, seorang ahli parlimen, kita ada kita ada berapa lama, Ryan dan sebagainya. Kita ingin melihat supaya organisasi itu diurus. Parti kita ini diurus. Maksudnya kena ada orangnya. Kenapa? Sebab kalau kita memimpin sesuatu jawatan itu, kenapa kita masuk politik? Politik adalah sebenarnya menguruskan manusia. Ya? Nak menguruskan manusia ini dia perlukan seseorang yang menguruskan. Ya, bukan dia automatik masuk politik kita terus pandai. Kena ada orang yang boleh menguruskan kelompok ini dan kelompok ini akan menguruskan mereka yang di bawah ini. Jadi isu banyak di sini di Sarawak. Kita dengar isu berkaitan dengan orang Penan contohnya, ya. Kenapa isu ni tidak ke tengah? Sampai sekarang masih lagi tidak dapat diselesaikan. Saya sendiri tanya saya jawapannya, saya mungkin tidak dapat memberi jawapan yang begitu jitu. Tetapi kita perlu sekelompok wanita yang betul-betul diuruskan ataupun diajar, dilatih supaya mereka faham bagaimana untuk melaksanakannya. Saya pernah kadang-kadang pergi ke luar negara, ya, pergi kursus politik. Berjumpa juga dengan kawan-kawan kita daripada negara-negara lain, khususnya dari New Zealand, ya, daripada tempat-tempat yang ada orang-orang asal. Dan mereka begitu ke depan di dalam diberikan tempat di dalam masyarakat disebabkan perjuangan mereka tu ada sekelompok wanita yang betul-betul committed untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa kita mesti selesaikan masalah ini? Sebab anak-anak perempuan kita, ya, keluarga kita yang kita jaga ini kena melalui satu proses di mana kalau kita tidak didik dia dengan betul, kita tidak akan dapat perubahan tersebut. Ya, jadi di situlah sebenarnya perlu sedikit orang kata bimbingan, exposure ataupun pendedahan kepada semua. Jadi wanita semua ataupun kita, saya cakap ni walaupun saya sebut pasal wanita, tetapi kaum lelaki pun kena dengar juga. Sebab apa? Kaum lelaki anda ada anak perempuan kan? Ada kakak, ada adik, ada anak buah perempuan yang perlu kita uruskan bersama. Jadi tanggungjawab ini saya bersama dengan rakan-rakan yang bertanding, kita cuba insya-Allah akan jadikan tempat ini ataupun apa yang mandat yang diberikan untuk kita buat yang terbaik. Tetapi dengan syarat, ya, kita kenalah sama-sama jujur dan juga berprinsip di dalam perjuangan ini. Ya, saya tadi dapat sedikit maklumat, Napsia sebut tentang cantiknya, uniknya Sarawak ini, bukan saja berbilang kaumnya, tetapi tentang budaya, ya, tentang kata produk-produk yang ada dan sebagainya. Yang itu semua kita mungkin boleh ketengahkan sebaik mungkin. Baru-baru ni juga saya dengan Kraft Malaysia, ya, saya pun bincang dengan Kraft Malaysia kenapa banyak benda yang kita nampak tidak diketengahkan yang betul. Tetapi persoalan asasnya, perkara-perkara ini semua memerlukan ahli-ahli politik yang betul-betul jujur, yang baik untuk memastikan perkara ini dapat diketengahkan dengan baik, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada saya. Soalan dah selesai? Dah? Oh, okey. Saya tak dengar soalan kan, tetapi apapun saya perkenalkan diri saya lah, ya. Nama saya Roziah binti Ismail. Biasa dengar Kak Oji itu saya lah, saya latar belakang saya kejuruteraan awam, ya, civil engineering. Saya ambil civil engineer. Sudah ada 3 anak, ada 3 cucu. Tak lama lagi boleh dikatakan orang lama di dalam parti daripada awal penubuhan menjadi pengurusi tetap sebenarnya. Jadi Setiausaha Keadilan.
sehinggalah saya bertanding. Yang jawatan paling tinggi adalah timbalan Ketua Wanita Pusat. Semasa akhirnya saya pada ketika itu Ketua wanitanya adalah Zuraidah Kamarudin, ramai yang kenal di sini. Saya mempunyai prinsip yang berbeza dengan beliau. Ya, banyak benda yang saya dengan Zuraidah saya tidak boleh bersama dengan beliau. Jadi sebab itu saya ambil keputusan untuk bertanding pada ketika itu, dan akhirnya keadaan yang tidak mengizinkan dan saya kalah pada ketika itu. Dan sebab itu orang tanya, mana YB Roziah ni? Lama tak jumpa. Saya tak ada jawatan selepas itu, ya, daripada 2018 saya tidak punya jawatan. Jadi saya hanya kembali semula bila Zuraidah dan kawan-kawan berkhianat Sheraton itu, dan saya menjaga Selangor balik menjadi Ketua Wanita Negeri Selangor. Jadi insya-Allah saya ingat ada pengalaman sedikit yang telah pun diberikan kepada saya daripada awal penubuhan parti ini. Saya kali ini kita dah bercakap dengan kawan-kawan kita, pasukan yang ada. Kita mahu kali ini kita benar-benar bagi tanggungjawab khusus kepada naib-naib semua kena datang ke Sarawak, ya, paling kurang kalau kita bagi, kita ada timbalan, ketua timbalan kita ada 3 naib. Lepas tu kita ada 2 naib lagi campur. Maksudnya kita ada 7 orang yang boleh bekerja. Kalau setiap bulan seorang kena datang, kita ada 31 cabang, betul kan? 31 cabang, maksudnya kita perlu 3 round seorang aja sekali setahun. 3 kali. Jadi boleh diuruskan. Betul tak? Jangan harap ketua saja. Ini pasukan ini yang kena turun. Itu tak masuk nanti Rafizi, Nazmi, ya, anak muda dan semua-semua ini. Dan insya-Allah kita kena letakkan Sarawak ini, walaupun lepas pilihan raya yang lepas kita tidak memenangi mana-mana kursi, tetapi kalau kita kerja kuat dengan mesej yang betul, saya yakin kita boleh kembalikan semula Sarawak ini, ya, di tangga ataupun di tangan yang betul, dan insya-Allah akan kembali gemilang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi jangan lupa undilah kita orang, ya. Kita ingin membawa satu perubahan yang baik kepada wanita Sarawak dan kepada keadilan khususnya. Dan insya-Allah dengan ada mandat ini kami akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih YB Roziah. Sekarang saya akan jawab dan berkongsi soalan-soalan tadi. Kita ada lebih kurang 8 orang yang tanya, tapi soalan tadi saya ingat kita boleh rumuskan dalam beberapa perkara besar. Perkara yang paling besar ialah bagaimana nak menguatkan parti untuk kita menang pilihan raya, bukan saja di pusat, lebih-lebih lagi strategi khusus untuk Sarawak. Kerana Sarawak ini lebih sukar berbanding dengan berkempen di pusat. Itu soalan yang pertama yang saya akan jawab, kan. Soalan yang kedua ialah bagaimana kita nak memperkasakan parti, terutamanya di kalangan yang akal umbi ini di bawah, supaya parti boleh terus segar dan bergerak tanpa terlalu bergantung kepada pusat. Kita nak parti ini berakar daripada bawah dan dihormati daripada bawah dan digerakkan daripada bawah, dan juga suara yang akar umbi itu mendapat tempat yang tinggi. Itu soalan yang kedua. Juga begitu penting untuk Sarawak. Soalan yang ketiga ialah kebimbangan sama ada persaingan dalam pemilihan parti ini akan menyebabkan perpecahan seperti yang telah berlaku tahun 2018, dan ada kebimbangan apabila nampak kempen itu, contohnya ada pasukan, ada saingan dan lain-lain. Apakah itu akan melemahkan parti? Perkara yang keempat ialah soal-soal pengurusan, soal daftar anggota yang ada nama yang berkali-kali, soal pengurusan pemilihan kali ini dengan JPP dan beberapa soalan-soalan lain, kan. Jadi ada juga soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam bentuk yang lain, tapi saya ingat boleh dirangkumkan dalam keempat-empat perkara tadi, kan. Baik. Kita tengok yang pertama,
bagaimana nak menang pilihan raya. Ada 2-3 perkara yang kita perlu faham bahawa menguruskan pilihan raya dan juga berkempen ini, baik dalam kempen politik, dia sebenarnya tidak banyak beza juga dalam kempen-kempen yang lain. Contohnya dalam kempen berniaga, contohnya nak jual barang. Okay. Yang pertama begini, saudara-saudari mungkin merasakan terutamanya di Sarawak yang kita sekarang ini berada di tahap yang paling bawah sekali. Sejak 10-15 tahun lepas, keadilan PKR di Sarawak tidak pernah merasa paling bawah macam ini. Sudahlah kena khianat. Lepas tu masuk pilihan raya negeri, kalah semua. Sama juga dengan persekutuan, kita pun rasa pedih itu, sudahlah kena khianat, menang, lepas tu kena khianat, lepas tu kalah 4 pilihan raya negeri berturut-turut. Jadi maksudnya kita sekarang berada betul-betul di bawah. Satu ilmu yang saya harap saudara-saudari amalkan bukan saja dalam politik, amalkan dalam semua perkara lain dalam hidup. Memang resam dunia, the rule of the universe is this. Dia akan ada turun dan dia akan ada naik. Dia akan naik dan dia akan turun. Sesiapa yang menguruskan apa-apa pun, kalau dia rasa dia duduk di atas lama-lamanya, dia bodoh. Kalau dia rasa bila dia berada di bawah, dia akan berada di bawah sampai bila-bila pun dia bodoh. Orang yang berjaya menguruskan perniagaan ke, menguruskan keluarga ke, menguruskan parti politik, ialah orang yang faham bahawa kita akan berada di bawah, tapi kalau kena cara, walaupun kita tidak sehebat mana, tapi kalau timing itu betul dan kita bersedia dengan baik, akan ada masa yang lawan kita itu pula akan berada di bawah, tapi kita mesti bersiap sedia semasa dia dah nak jatuh ke bawah, kita berada di situ. Baik kan? Itu ilmu yang paling penting dalam politik sebenarnya. Sebab itu kalau tengok secara saintifik, keputusan pilihan raya umum di negara ini, termasuklah juga keputusan pilihan raya negeri Sarawak pun, dia ada pendulum swing setiap 10 tahun. Itu memang resam dia secara saintifik. Dia bukan soal pandai ke tidak pandai, memang mood rakyat begitu. Dan dia bukan sahaja di negara ini, mood rakyat di mana-mana di seluruh dunia, apabila sesuatu parti itu mula menang, populariti dia itu akan turun dan turun dan turun. Kalau kena cara, dia akan kalah. Kalau tidak, pilihan raya akan datang, lepas itu mesti kalah. Sebab memang jiwa manusia begitu. Dia pilih satu benda, lama-lama dia bosan. Dia bagi peluang dekat satu kumpulan, lama-lama kumpulan itu mustahil dapat memenuhi semuanya. Jadi, resam pertama cukup penting, kena faham dia akan ada naik dan dia akan ada turun. Saya dulu dalam oil and gas, saya pernah dalam upstream, saya juga dalam downstream kan. Ilmu perniagaan dalam oil and gas contohnya kan. Ini yang Sapura semua jadi isu ni. Kita kena pandai baca bila pasaran ataupun harga minyak itu berada di peringkat yang tinggi, kita juga kena pandai baca bila dia jatuh ke bawah. Kerana pusingan turun naik itu tetap ada. Syarikat yang selalunya paling cerdik dan paling untung ialah syarikat yang boleh membaca bila dia dah jatuh harga ke bawah dan dia sedang nak naik. Bila harga itu sudah jatuh ke bawah dan dia sedang nak naik, mana-mana syarikat yang membina kapasiti tambahan dan mengembangkan perniagaan masa dia nak naik itu, dialah yang paling untung. Kerana bila harga itu dah sampai ke kemuncak, dia dah ada kilang baru, dia dah ada production baru, dia dah ada volume baru. Sedangkan orang lain terlepas kapal baru nak buat masa itu. Baik. So itu rule pertama kan. Okey, rule kedua apa dia? Dalam parti politik ke, dalam perniagaan ke, dalam nak mengorat cari kekasih ke, sama juga. Kita tidak boleh menang dengan kekuatan orang lain. Hanya orang yang ada kekuatan diri sendiri yang akan berjaya dan menang. Jadi dia tidak ada jalan singkat. Dan macam mana nak menang?
peraturannya simple saja. Petuanya sangat mudah. Kekuatan itu perlu dibina. Dia tidak diberi datang bergolek. Membina kekuatan itu bermakna mesti rajin, mesti telus, mesti ikhlas, mesti jujur. Apatah lagi kita dalam perniagaan mendapat kepercayaan orang ramai. Orang ramai akan tengok kita, akan tengok pimpinan kita, akan tengok tawaran kita. Kalau kita dilihat ni macam tak pedulikan dekat dia, kalau kita dilihat bergantung kepada orang lain, kalau kita dilihat cakap tidak serupa bikin, maka orang tak percayalah. Bila orang tak percaya, kita tidak ada kekuatan. Bila kita tidak ada kekuatan, kita mula mencari jalan singkat. Jadi tidak ada jalan lain. Petua nombor 2 ialah kita mesti membina kekuatan sendiri. Petua nombor 3 apa dia? Dia 3 petua je, 3 strategi je nak menang pilihan raya, nak jadi kaya, nak dapat girlfriend yang cantik, sama je. 3 je petua dia. Petua ketiga ialah bersabar. Sebab timing. Sebab itu saya kata petua pertama dia ada turun, pasang, surut, turun, naik. Yang kedua, kita kena bina kekuatan sebab dengan kekuatan yang kita bina dan bila kita bersabar dan kita tahu bahawa gelombang itu akan datang dalam masa tertentu, kita berjaya meletakkan diri kita untuk mendapat laba yang paling besar bila gelombang itu sampai. Maksudnya, sekali lagi, tidak ada jalan singkat. There's no shortcut. Dia mesti kita perlu bersabar dan ambil jalan dengan minda yang panjang untuk masa yang kena. Jadi kalau tiga ini kita amalkan baik dalam hidup, baik dalam perniagaan, apatah lagi dalam politik. Sebab itu saudara-saudari tengok di Selangor contohnya 2008. Boleh tanya YB Roziah. Masa itu kita nak cari calon untuk bertanding kursi-kursi di Selangor, orang tak nak. Sebab dia tak yakin, sebab dia tak faham apa yang berlaku. Kita kena pujuk orang untuk bertanding. Sebab itu orang kata 2008 letak kucing pun kucing menang masa itu. Kita tengok gelombang 2018 di Johor, saudari Nafsiah ada. Masa itu berapa orang yakin kita boleh menang di Johor? Johor ni pekat UMNO. Tanya YB Rosnah. Saya ramai kawan-kawan ingat saya scam sebab YB Rosnah dia di kerusi yang bagus, dia dah buat kerja lama di Don Rembia. Saya beritahu YB, masa tu YB lain, Kak Rosnah tolong pergi ke Tangga Batu. Tangga Batu tu kerusi puaka. Sebab dekat situ ada kem tentera 20,000, mana pernah menang? Kem tentera Sungai Udang. Hampir mustahil boleh menang. Jadi kalau saya jadi Kak Rosnah, saya ni mesti aku kena tipu lagi ni kan. Siapa sangka Tangga Batu boleh menang? Sebabnya kalau orang tanya saya, orang selalu tanya saya, macam mana you tahu semua? Sebab saya dilatih daripada kecil percaya 3 benda itu. Pertama, timing turun naik. Dalam apa-apa, berniaga ke, dalam hidup ke, dalam politik. Yang kedua, kena ada kekuatan dan daya tarikan sendiri. Dan ketiga, ambil jangka masa panjang sesuai timing itu dia kena masa naikkan. Jadi contohnya, di Johor, di Selangor, di Melaka, di mana-mana tempat, kalau kita betul-betul berpegang kepada 3 perkara tadi itu, maka gelombang itu akan sampai. Samalah dengan Sarawak, kalau kena cara, letak kucing pun boleh menang, saudara-saudara. Konsep itu cukup penting untuk difahami, terutamanya dalam keadaan kita sekarang memang betul berada di bawah. Orang yang tidak cerdik dan tidak setia dengan perjuangan, yang tidak yakin dengan perjuangan kita, mereka akan tinggalkan kita. Di Sarawak berlaku, ada orang kata Akak Umbi ni banyak pergi kat PSB lah, banyak ikut sana. Saudara-saudari jangan bimbang. Sebab kalau tanya saya tidak begitu bimbang mengenai PSB contohnya, kerana dia tidak ada satu tonggak dasar yang betul-betul
mengambil kira soal kepentingan rakyat, dia lebih tertumpu kepada individu-individu tertentu. Mereka pimpinan yang lama di Sarawak. Jadi dalam PSP ada pimpinan-pimpinan yang lama, kemudian ditambah pula pimpinan daripada keadilan yang kita bantu dan kita naikkan selama 20 tahun. Saudara baru Bian, parti tolong dan angkat selama 20 tahun. Sumber, bantuan dan sebagainya, 20 tahun dia dapat. Sama dengan Cihau. Kalau ada kempen, semua pimpinan kanan akan turun ke Batu Lintang. Cihau lah dapat segala-galanya. Sama macam Willy dekat Puncak Borneo contohnya. Saya ingat saya selalu pergi ke Puncak Borneo kan. Dulu dia panggil apa? Bukan Puncak Borneo. Masa zaman Mambung lagi saya pergi ke Mambung kan. Saya ingat lagi bila saya turun berkempen dekat situ. Adalah lebih kurang 30 orang datang. Jadi saya tanya orang yang datang semua tu. Rupa-rupanya dia orang tak kenal pun Willy siapa. Sebab itu pimpinan masa itu macam Willy yang nak bertanding, dia perlukan pimpinan pusat datang sebab kalau dia panggil orang tak keluar pun sebab orang tak kenal dia. Dia pun duduk di Kuala Lumpur masa itu. Jadi dia jadi ahli parlimen bukan sangat sebab kekuatan dia, tapi sebab kerana kita membantu dan kita tolong dan kita bina gelombang yang gelombang daripada Semenanjung itu akhirnya sampai ke seluruh negara dan kena timing dia. Kena timing maka Willy pun jadi calon dan sebagainya kan. Baik, berbalik kepada Sarawak dan juga Semenanjung dan Malaysia. Jadi kalau soal keadaan di Sarawak sekarang, saya cukup faham perasaan saudara-saudari. Orang yang dulu kita ingat ramai-ramai masuk parti, terutamanya lepas menang, segala jenis manusia masuk ni. Sebab baru menang kerajaan semua, orang yang kita tak pernah kenal pun masuk. Dan ramai kawan-kawan yang dah 20 tahun akan rasa terpinggir sebab tiba-tiba kita lemas dengan ramai orang yang baru. Sebab itu hukum alam ada naik dan ada turun. Naik menguji yang pimpinan, yang kawan-kawan untuk mengenal watak orang-orang yang datang. Turun menguji kita untuk juga kenal siapa yang setia dan yang lebih penting untuk membersihkan parti daripada orang-orang yang tidak pernah yakin pun dengan perjuangan dan landasan yang kita bawa. Jadi kalau saudara-saudari tanya saya ucap tahniah kepada semua pimpinan-pimpinan akar umbi kita yang masih dan akan terus setia dengan keadilan Sarawak sampai hari ini. Orang nak kata apa? PKR kalah ke apa, PKR tidak, biar dia kata. Sebab ingat 3 petua yang saya kata tadi. Dia akan ada naik dan dia akan ada turun. Bila kita bina kekuatan kita dan kita ada jangka masa panjang perjuangan, saudara-saudari akan berada di satu tempat yang masa itu tiba-tiba saudara-saudari tak terfikir pun kalau ada di kalangan saudara-saudari yang tak pernah nampak pun dia ni macam tak layak pun jadi wakil rakyat tapi tiba-tiba menang. Masa itu Haji Jalil dia boleh menamatkan rekod bertanding 6 kali tak menang, kalau kena cara insya-Allah. Tapi sebab itu kita juga kena faham bagaimana menyusun strategi dan kempen masuk pilihan raya. Baik. Kalah di Sarawak. Saudara-saudari rasa kalah di Johor, macam nak kata tadi. Saudara-saudari rasa kenapa kita kalah? Haji Jalil, orang tanya, kenapa kamu orang wakil-wakil keadilan ni semua orang baik-baik? Orang profesional, peguam, engineer, orang terpelajar. Kalau dia tak bertanding sebagai calon keadilan, orang suka dia. Tapi walaupun orang suka dia, masuk pilihan raya, orang tak nak undi dia. Sama keadaan di Johor. Calon-calon kita buat kerja di bawah ni jauh lagi banyak daripada calon PN ke, calon PAS ke, calon bersatu ke. Dah orang tahu pun. Tapi kenapa? Sebab itu dalam kempen pilihan raya, dia ada hierarki dan juga tanggungjawab bidang kerja masing-masing.
Apa bidang kerja sahabat-sahabat di cabang di bawah di negeri? Menyiapkan jentera, mengetuk pintu, kenal supaya orang kenal, dan kita kibar bendera kita di kawasan masing-masing supaya orang kenal. Kerana ingat, kempen ini dia akan ada satu gelombang. Kalau gelombang itu sampai tapi bendera kita tak pernah ada di situ, orang tak pernah tahu kita ada di situ, maka kita akan terlepas gelombang itu. Tapi kalaupun kita tak kuat mana, walaupun orang kata dia ni sebenarnya yalah parti dia sama, dia tak kuat mana pun, tapi bila gelombang itu sampai, orang ingat PKR memang ada di kawasan-kawasan di Sarawak ini, masa itulah watak-watak macam Willy Mongin tiba-tiba menang. Jadi itu tugas saudara-saudari di bawah. Tapi adakah menang kalah di Sarawak, di kursi-kursi di Sarawak, di Johor, terletak semata-mata atas bahu saudara-saudari ataupun semata-mata atas soal jentera? Sebab yang kita biasa dengar ialah masuk pilihan raya saja, oh kalau kalah, oh jentera tak kuat. Kalau soal jentera kuat, macam mana UMNO boleh kalah? Sedangkan UMNO jentera paling kuat, wang paling banyak, kalah juga masuk pilihan raya. Sebab hierarki kempen ini terbahagi dua. Itu bidang tugasan jentera, pimpinan cabang di bawah. Dan tugas yang lagi besar ialah tugas pimpinan pusat, daripada presiden, timbalan presiden, naik presiden, kepada ketua wanita, kepada ketua AMK, kepada pengarah strategi, kepada pengarah komunikasi, kepada ketua penerangan, kerana mereka memikul beban untuk membina naratif yang betul kepada rakyat. Sebab sebahagian besar keputusan mengundi itu bukan berdasarkan sangat calon di bawah. Bukan sangat berdasarkan kepada kekuatan jentera di bawah. Sebahagian besar keputusan mengundi di sesuatu tempat, dan ini telah dibuktikan di 4 pilihan raya negeri berturut-turut, dia sebenarnya bergantung kepada bagaimana mesra dan dekatnya parti di pandangan rakyat di peringkat pusat. Sebab itu kalau saudara-saudari tanya saya, kenapa kita kalah 4 pilihan raya negeri berturut-turut? Saudara-saudari pun ada jawapan. Saudara-saudari pun dah bagi jawapan itu. Cuma saya, bila saya bercakap, saya menjadi pembesar suara yang menyampaikan maklum balas ini kepada pimpinan-pimpinan dan saingan saya di pusat. Kita kalah pilihan raya negeri kerana kita dilihat terpisah daripada rakyat selepas kita menang 2018. Mudah saja. Kita sebelum ini dilihat sebagai parti yang paling ke depan bawa suara rakyat. Siapa parti yang paling awal bawa soal tanah adat? Keadilan. Siapa yang boleh bawa soal empangan di Bahram, daripada soal di Bahram sampai jadi isu nasional? Keadilan. Siapa yang bawa isu-isu anak muda tak ada kerja, gaji, soal hutang anak-anak muda? Keadilan. Kita memang dikenali dan mendekati dan didekati oleh rakyat kerana kita satu-satunya parti yang tertumpu 100% soal permasalahan rakyat. Sebab parti lain dia ada sentimen. UMNO cerita orang Melayu, PAS cerita pasal agama. Kalau Sarawak, GPS cerita pasal Sarawak. Dia kaya, yang bawah miskin tak apa, asalkan Sarawak. Asal ada orang, 10 orang Sarawak kaya, tak apalah. Itu cukup. Keadilan adalah satu-satunya parti sebab jiwa kita yang pelbagai, yang satu-satunya perkara yang menyatukan kita ialah kita datang daripada rakyat, kita faham perasaan rakyat, dan sebab itu kita suarakan masalah rakyat. Dan itulah yang mendekatkan kita dengan rakyat selama ini. Bila kita jadi kerajaan, saya faham kita ambil masa untuk kita sesuaikan daripada menjadi pembangkang kepada menjadi kerajaan. Saya faham ketika itu pandangan parti ialah sebagai kerajaan kita kena tumpukan kepada prestasi kerajaan.
Sedari-sedari juga kita tahu dan kita kena terima hakikat bahawa dalam tempoh 22 bulan itu bukan semua orang bersetuju dengan prestasi kita di Putrajaya. Kemudian kita dikhianati pula. Dan selepas kita dikhianati, apabila kita tidak dengan cepat kembali bersuara mengenai masalah rakyat dalam keadaan selama 2 tahun rakyat hidup susah sebab PKP lah. PKP pertama, PKP kedua, lama-lama aku pun dah tak tahu PKP berapa dah. Bila rakyat rasa, kita tengah susah ni, 2 tahun. Tapi yang dilihat di atas ialah parti-parti politik, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional dan baik Pakatan Harapan sendiri terlalu taksub mencaturkan macam mana nak kembali ke Putrajaya. Kita semua tahu itu jawapannya. Jadi itu menyebabkan akhirnya kemuncaknya masuk ke dalam pilihan raya negeri Johor. Pengundi atas pagar beritahu sebenarnya kamu ni semua sama. Kamu kata kamu nak bela rakyat, tapi kamu nampak lebih sibuk mengenai diri kamu sendiri, kan? Jadi apabila pengundi atas pagar merasakan begitu, dalam keadaan UMNO di Johor tidak menambah undinya, GPS di Sarawak tidak menambah undinya, jumlah yang mengundi GPS itu tidak banyak berbeza dengan pilihan raya negeri yang lepas. Jumlah yang mengundi UMNO di Johor tidak banyak berbeza dengan pilihan raya umum yang lepas. Yang berbeza apa dia? Pengundi-pengundi atas pagar yang selama ini menyokong kita, dia kata sebenarnya aku bosan. Kamu ni semua sama. Kalau saya undi pun belum tentu kita akan dapat benda yang kita nak, kerana mungkin dia lompat macam Azmin dengan Zuraidah lompat. Jadi bila pengundi atas pagar merasakan begitu, pengundi itu tidak mengundi kita. Lebih teruk, bila kita ada pula parti-parti lain yang kata dia bukan UMNO, dia bukan GPS, dia pun ulang ayat kita. Kalau di Johor, sebab itu kita ada Perikatan Nasional, undi pengundi atas pagar tu dia pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi Pakatan dapat lebih sedikit daripada Perikatan Nasional, tapi tidak cukup untuk mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Kalau di Sarawak baru ni, perkara yang sama berlaku. Pengundi kita yang sebelum ini menyokong PKR dan PH, sebab ada PSP, dia kata tak apalah, paling kurang PSP ni orang Sarawak juga. Ini bukan parti Malaya. Itu diagnosis yang berlaku. Kan? Jadi, sebab itu, saya boleh terus jawab soalan yang kedua. Kenapa bila kita berkempen kali ini, kita perlu buat keputusan yang jelas mengenai siapa yang perlu dipilih, kerana pilihan itu menentukan mod dan juga strategi masuk pilihan raya. Setiap kali ada pemilihan, kalau ditanya kenapa ada kumpulan, sebenarnya pemilihan parti ini adalah satu amalan demokrasi yang sama juga macam kita masuk pilihan raya umum, pilihan raya negeri. Kenapa ada parti-parti dalam yang masuk bertanding dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum? Kerana setiap parti ini mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara yang paling baik untuk menambah baik keadaan. Sama juga dalam parti. Walaupun kita dalam satu parti ada pandangan dan pembawaan dan pendekatan yang berbeza. Kenapa contohnya saya memang tidak sehaluan dengan saudara Azmin sejak 2014? Sebabnya kerana saudara Azmin tidak yakin dengan kekuatan diri sendiri. Masa itu Azmin hanya ada satu saja kepentingan, iaitu dia mahu kekal menjadi Menteri Besar Selangor. Dan bagi dia untuk kekal jadi Menteri Besar Selangor, kita mesti mengangkat PAS dan buang politik pelbagai kaum kita. Sebab dia yakin dia hanya boleh kekal Menteri Besar Selangor dengan mendapat undi PAS, terutamanya sebab kursi dia Gombak dan juga kursi Gombak dia 80% Melayu. Pandangan saya ialah kita tak boleh buat macam itu, kerana itu bertentangan dengan prinsip kewujudan kita.
Kalau saya nak masuk parti macam itu, saya tak masuk PKR lah, baik aku masuk PAS. Saya orang Terengganu. Saya masuk keadilan kerana saya yakin dengan keindahan dan juga kepelbagaian kita. Dan pimpinan di atas tidak ada hak untuk menukar prinsip kewujudan kita. Kenapa kita wujud? Walaupun kamu presiden ke, timbalan presiden ke, naik presiden, keputusan-keputusan besar yang mengubah citra kita sebagai sebuah parti tidak boleh dibuat oleh 2-3 orang pimpinan di atas. Itu pandangan saya daripada dulu. Jadi pertembungan dengan Azmin itu ialah soal perbezaan pendapat mengenai strategi masuk pilihan raya. Jadi sudah tentu dia sampai ke satu peringkat, dia memuncak. Sebab itu dalam pilihan raya, pemilihan parti yang lepas, perkara itu berlaku. Sama juga kali ini. Saudara-saudari tahu bahawa saya dengan Saifuddin cukup rapat. Saudara-saudari tahu juga dalam pemilihan 2018, saudara Saifuddin berkempen mati-matian untuk saya. Saudara Saifuddin yang mati-matian sebut dalam buku yang dia bacakan, yang Datuk Seri Anwar sendiri sebut, saya pun tak ulang perkara itu. Yang sebut dia sendiri. Kenapa kali ini ada pertembungan? Pertembungannya ialah kerana kita ada 2 pendekatan yang berbeza mengenai masuk pilihan raya. Saya yakin kepada 3 petua yang saya sebut tadi. Ada masa naik, ada masa turun, bina kekuatan sendiri dan timing kena betul, dan yang paling penting saya yakin dengan kekuatan dan keindahan anggota keadilan dan yakin dengan diri sendiri, dan saya yakin dengan pilihan yang rakyat buat. Saya yakin bahawa rakyat ni tak bodoh. Kalau rakyat bodoh, kita tak menang pilihan raya. Sebab kita tak ada wang, kita tak sokong orang, kita tak boleh bagi apa-apa kepada rakyat. Macam saudara-saudari hadir hari ini, raya ke-6 datang daripada seluruh negeri Sarawak, daripada kawasan pedalaman. Saudara-saudari terpaksa keluar duit sendiri untuk menjadi tuan rumah saya dan kawan-kawan hari ini. Kita tak boleh bagi apa. Tapi kita yakin bahawa rakyat ini cerdik. Dia duduk rumah panjang ke? Dia duduk flat ke? Dia duduk atas bukit ke? Dia cerdik. Dan kalau kita yakin dengan rakyat, kita bina kekuatan kita, dia akan ada sampai masanya yang rakyat akan bagi peluang itu pada kita. Itu pandangan saya. Pandangan saudara Saifuddin berbeza. Pandangan saudara Saifuddin ialah untuk masuk pilihan raya ini kita sedang lemah. Kalau kita sedang lemah ini, kalau kita nak lawan, kita tidak berkemampuan, maka kita kena bekerja dengan semua. Saya hormat pandangan itu. Tapi saya rasa dan saya tahu sebahagian besar, lebih 80% anggota akar umbi kita di bawah tidak bersetuju dengan pandangan itu setelah apa yang berlaku beberapa kali, beberapa tahun kebelakangan ini. Sebab itu kalau sahabat-sahabat di Sarawak, di tempat lain tanya saya, apakah akan berlaku perpecahan? Tian Chua sebut, cara saya ini akan memecah belahkan parti.